صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال اللهم صل على سيدنا محمد. وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه. فأكثر فيه من التضرع والاستغفار وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار. قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن لك, dan hendaklah bagi engkau itu, ayyuhal muridu, wahai murid, hazzun minat tahajjudi, satu bahagian daripada satu habuan daripada tahajud. Fa innal laila, kerana malam itu waktu khalwatil abdi, malam ialah waktu khalwat seorang hamba ma'a maulahu, bersama dengan Tuhannya. Qala waliyakun laka ayyuhal muridu, hendaklah bagi engkau itu, wahai murid, ada satu habuan atau bahagian engkau daripada tahajud. Ini kata Imam Haddad. Kalau kita kata kita ialah murid, iaitu orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nakkan Allah, jadi kita
diberi pandu oleh Imam Haddad, kita mesti ada habuan daripada tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita mesti ada satu yang kita wajibkan ke atas diri kita, iaitu sembahyang tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahajud ni mesti ni bab ni apa tu? Tahajud ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi murid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai depan lagi ni. Jauh sikit. Jadi bagi murid, dia mesti ada satu habuan daripada tahajud. Maknanya dia mesti bangun salatul tahajud. Tahajud ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah syaratnya kita mesti tidur sat. Walaupun sedetik telak, jadi kita baru boleh bagi tahajud. Itu syarat tahajud. Kalau kita tak boleh tidur walaupun sebentar, kita nak solat tu tahajud tak boleh. Jadi kalau tak boleh solat tu tahajud, sembahyang hak lain lah. Sembahyang hajat, sembahyang solat taubat, sembahyang solatul lail. Tapi kalau kita nak solat tahajud, kita tidur asal. Mungkin sebabnya kerana pahala dia besar. Pahala dia besar pada kalau kita tidur nak bangkit pula tu. Kalau kita tak tidur, kita nak sembahyang, itu tak berat. Tapi kalau kita tidur nak bangkit pula tu berat. Jadi tentulah namanya tahajud. Kita kena bangun tahajud. Seorang murid kena wajibkan diri dia bertahajud. Selepas daripada kemarin, kita mesti baca Al-Quran. Walaupun semuka, walaupun dua muka, mesti kena baca Quran. Hari ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mesti bangun tahajud. Pasal apa kita kena bangun tahajud? Fa inna layla waqtu khalwatil abdi ma'a maulahu. Kerana malam ialah waktu berkhalwat seorang hamba dengan Tuhannya. Berkhalwat ni makna waktu, berkhalwat maknanya berdua-dua. Kerana malam ialah waktu kita berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hikmahnya kita kena tidur dulu. Sebab kita ni kalau kita tak tidur, dia tak rilis. Kalau kita tak tidur, mana benda masalah kita daripada siang sampai malam tu, dia semua duduk dalam kepala kita. Bila kita tidur, walaupun sedetik, semua hilang. Bangkit tu kosong. Bila bangkit tu kita kosong daripada hak sebelum-sebelum tu, itulah tujuan daripada tahajud. Menghasilkan kita boleh menumpukan perhatian kita kepada Allah. Itulah kelebihan tahajud daripada solat-solat yang lain. Maka sebab itu kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, malam ialah waktu seseorang hamba berdua-dua dengan Tuhan. Di waktu kita berdua-dua dengan Tuhan ni, fa'aksir fihi minat tadarru'i wal istighfar. Baik, mungkin ada di kalangan kita tak faham macam mana berdua dengan Tuhan. Kalau 10,000 bangkit, macam mana berdua dengan Tuhan? Jadi Tuhan ni tak macam kita. Dia tak macam kita.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Rasulullah pun kita tak faham lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita bagi salam pada Rasulullah dalam sembahyang, Rasulullah jawab semua salam-salam itu. Jawab macam mana? Tak tahu. Ribu-ribu umat dia, juta-juta umat dia, tak tahu dah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan tu tak seumpama sesuatu. Allah tak seumpama sesuatu. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia mendengar semua, dan dia melihat semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama, ada seorang hafiz, dia Sayyidul Hafiz, Sayyidul Huffaz, Maulana Faruq di Kelang. Dia halaqah ada 20 orang. Halaqah dia 20 orang. Sekali mendengar kat dia 2-3 orang. Sekali tasmi' kat dia 2-3 orang. Semua dia dengar. Ni salah dia piak, ni salah dia piak, ni salah dia piak. Tu dia panggil kemahiran dia. Hari ini di seluruh Malaysia, orang hafal Quran, tahfiz Quran, dia ada sistem hafalan dia, iaitu sabak, prasabak dan manzil. Sebenarnya orang yang atok tu masih ada, Maulana Faruq tu lah. Jadi seluruh Malaysia ni, kalau sistem Pakistan, sistem tu dia yang asaskan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi semua yang ada dalam Malaysia ni semua ikut sistem dia. Dia mahir. Dia mahir, sangat mahir. Anak murid yang ramai-ramai tu 2 orang ya. Dia 2 orang yang jaga. Dia, anak dia dan dia. Anak dia ada marisi dia. Dia dengar semua. Mana dia, hak ni, kalau kita ni, kalau tak mahir, kalau tumpu hak ni, tinggal hak ni. Kalau tumpu hak ni, tinggal hak ni. Tu, tahun tu pun kita boleh tengok kemahiran seseorang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala Sami'. Sami' ni maha mendengar. Allah mendengar semua dalam alam ni. Cakap orang ni Tuhan dengar, cakap orang ni Tuhan nampak dengar bunyi burung tu. Hal ni burung tani ya. Burung lain pula Tuhan dengar. Hak talim pula, hak tanu lagi. Seluruh alam ni semua jenis suara, kereta Merc, kereta kancil, kereta BMW, berapa semua tu tak tahu, berjuta-juta, semua Allah dengar. Tu dia panggil Sami', huwa Sami'. Orang ni berdoa nak hak ni, Tuhan tahu dia minta hak tu. Kawan ni berdoa minta hak ni pula, Tuhan tahu juga. Tuhan dengar semua, Tuhan tahu. Tuhan tak salah sikit pun. Dan Tuhan bagi tak ikut salah. Mungkin kawan ni, kalau kita lah minta hak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang ni minta hak ni, mungkin berlaku salah. Kita tersalah bagi, Tuhan tak salah memberi. Semua Allah dengar dan dia bagi sama. Jadi kalau macam tu, boleh kita faham Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila bangkit tahajud, Tuhan bersama dengan semua makhluk dia. Tuhan bersama dengan semua hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebenarnya pula, seseorang yang berdoa tu, dia berdoa dengan sebab Tuhan bagi dia berdoa. Bahkan gerak hati dia, Tuhan yang gerakkan, bukan dia gerakkan sendiri. Faham tak? Jadi hak tu lagi dahsyat, lagi hebat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau dengar saja, kita kata hebat dah. Kawan tu hak nak, Tuhan hak nak tak dengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuhan nak dengar kawan tu hak nak doa tu. Doa kawan tu Tuhan yang bagi dia kata. Sallallahu Muhammad. Bukan seorang, berjuta manusia dalam dunia ni, semua Tuhan bagi kata. Tu macam mana kita tak kata Tuhan kita Tuhan yang maha hebat. Allahumma salli ala Sayyidina. Bukan sekat dia kata, hati dia pun Tuhan kontrol. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Waktu mana saya mengaji sifat 20, itu di pondok dulu dibahas tentang sifat 20 ni. Bila dibahas untuk aku sampai tentang sifat ilmu, saya menangis dah. Pasal apa? Sebab kata Tuhan hebat, hebat engkau Tuhan. Jadi subhanallah. Sebab itu kita tak ada apa, dia semuanya, dia segalanya. Tapi bangun tahajud ialah saat kita berdoa dengan Tuhan. Fa'akthir fihi minat tadarru'i wal istighfar. Kalau kita dah duduk dengan Tuhan dah, maka kata Imam Haddad, perbanyakkan pada waktu itu engkau bertadarru' dan beristighfar. Tadarru' ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbanyakkan memohon, perbanyakkan memohon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minta. Banyak kan kita nak minta kan? Banyak. Maka perbanyakkan tadarru', perbanyakkan memohon. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau satu demi satu yang kita nak minta. Tuhan suka kalau kita memohon banyak-banyak. Tuhan suka. Dia bezanya manusia, kalau kita minta banyak-banyak, orang tak suka. Hari ni minta, esok minta, main lagi minta. Lama-lama kita kata, hei, minta kerap sangat ni, pergi tempat lain pula minta. Orang tak suka minta banyak-banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka hamba yang minta banyak-banyak. Bahkan kalau tak minta, Tuhan kata apa? Bakhil sungguh hamba aku ni, tak minta. Dia kata pula kita bakhil. Pasal apa? Sebab dia maha kaya. Maha kaya, dia nak bagi. Pasal apa yang hamba tak mau minta? Aku nak bagi. Jadi kalau kita nak minta ni, kita perhatikan waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Esok ni 10 Muharram. Hari ni kita puasa, esok kita puasa. Siapa tak puasa hari ni, tak apa lagi. Esok tapi jangan tak puasa. Puasa. Esok ni hari yang kita nak kena banyak memohon. Sepanjang hari 10 Muharram ni. Di antara perkara yang kita nak beramal esok, perbanyakkan sedekah. Atau duit hari ni nak sedekah kat siapa? Hari ni mudah je, bank in je. Salah Sayyidina Muhammad. RM5, RM5 sedekah. Lepas tu esok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang lelaki disunatkan bercelak. Esok, salah Sayyidina Muhammad. Esok benda pertama, benda yang penting ialah bagi makan anak yatim. Tapi jangan makanlah kita esok, kita puasa. Anak yatim, bagi makan anak yatim. Anak yatim ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita jumpa anak yatim, Nabi kita ajak sapu kepala dia. Sapu ni daripada atas ni, daripada atas turun ke bawah, kedai. Sapu kepala anak yatim. Tapi kalau anak-anak budak-budak biasa, kalau tak yatim, Nabi sapu daripada depan ni ke belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak yatim daripada belakang ke depan, bagi makan anak yatim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cari anak yatim, panggil lepas mai, bawa makanan, makan. Tengok lepas makan, jangan kita makan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari itu, pasal apa kelebihan kita dengan anak yatim ni? Melembutkan hati. Siapa-siapa yang keras hati, cari anak yatim. Cari anak yatim, sapu kepala dia, sallallahu Sayyidina Muhammad, bagi dia makan. Saya teringat waktu Ustazah mengajak di Jeneri dulu. Jeneri ni kat Mesir, dia banyak orang-orang susah. Jadi Allahumma salli, duduk depan papan ni, depan kosong ni. Jeneri ni, Mesir ni ramai orang-orang susah.
Waktu rehat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustazah tengok ramai budak-budak tak pergi kantin. Lepas duk main kat tu ya. Ustazah tanya, kenapa tak pergi makan? Tak ada duit Ustazah. Tak ada duit. Lepas tu tanya, kenapa tak ada duit? Tak ada duit. Mak tak bagi duit. Ayah? Tak ada dah. Wah, meninggal dah. Bila sebut anak yatim, ayah meninggal, kita rasa sedih, kita rasa jatuh hati. Allah, sianya tak ada ayah. Lepas tu Ustazah Salah Sena bagi cadangan pada guru besar. Pada masa tu belakang Saiful tu, di sini. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana Ustazah bagi cadangan kat guru besar, cikgu kita buat tabung anak yatim. Kali itu dekat dengan puasa. Jadi suruh Ustazah kata kita buat tabung anak yatim. Cikgu guru besar setuju. Jadi ketika tu Musa'ala Sayyidina Muhammad duduk macam ni. Ketika tu depan ustaz kena duduk macam ni, kalau belakang tak apa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya guru besar setuju buat tabung Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila buat tabung dekat nak raya tu, nak bagi anak yatim seorang-seorang. Ramai. Ada 20 orang dah. Ada 20 orang. Ramai anak yatim. Waktu tu rosak ni mula-mula bagi biasa, bagi Lahli dia menangis. Tu anak yatim. Melembutkan hati kita. Kalau rasa keras-keras sangat hati, cerai anak yatim. Sapu kepala lepas. Ayah saya dulu, Allahumma salli ala sebab belakang rumah kami tu ada satu keluarga. Anak-anak mereka tu ada hak kecil tu. Mereka ni keluarga tak ada ayah lah. Ayah dia sangat menyantuni budak lah. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau pi masjid, tak pi main Jumaat, dia dah panggil pi sekali. Lepas tu Musa'ala Sayyidina Muhammad balik Jumaat, ayah bagi duit, dia sapu kepala. Waktu tu tak tahu lagi kita, tak tahu kenapa ayah buat macam tu. Bila kita mengaji baru kita tahu. Tu menyantuni anak yatim. Tu perkara yang kita Musa'ala Sayyidina Muhammad, perkara yang kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak buat pada esok hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Yatim ni maknanya tak ada ayah. Tak ada ayah tu yatim manusia. Kalau tak ada ibu, tu yatim binatang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut, atuhibbu ayyalina qalbuka. Nabi kata kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wa tudrik hajataka. Nabi kata, Abu Darda, hendak dah hang lembut hati dan hajat hang tercapai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, saya nak Rasulullah. Nabi kata, irhamil yatim, kasihani anak yatim, wamsah ra'sahu, lepas tu sapu kepala dia. Dia kena anak yatim ni kena kasih ke dia, kena kasih ke dia, dan kita sapu kepala dia. Lepas tu at'imhu min ta'amik, bagi makan dia daripada hak kamu makan. Jadi benda hak kita makan tu, mungkin hak kita makan ni, kita ni orang ada duit sikit, kita makan hak jenis-jenis tu, hak tu bagi makan kat dia. Jangan pergi bagi makan hak biasa dia makan. Dia pun orang susah, dia pun makan hak benda-benda hak pandangan dia pun je lah. Pergi bagi makan hak tu juga, bukan. Pergi bagi makan hak kita makan ni, hak mahal-mahal yang kita beli, yang kita buat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata talin, Nabi sebut yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Ketika tu pasti hati kamu lembut, pastilah ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hajat kamu akan tercapai.
Jadi esok sambil kita minta, esok ni disunatkan baca 1000 kali qul huwallahu ahad. Besar kelebihannya. Kalau kita baca 3 kali qul huwallahu ahad pun dah hebat. Macam baca sebuah Quran 1000 kali. Sebab qul huwallahu ahad ni dia juga menjemput rezeki. Baca 1000 kali qul huwallahu ahad. Payah jugalah, banyak juga tu. Tapi esok kalau siapa nak, usahakanlah. Qul huwallahu ahad baca 1000 kali, menjemput rezeki. Rezeki main mencurah-curah. Hajat kita semua Allah kabul dan Allah mudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu disunatkan juga menziarah para ahli ulama. Jadi para ahli ulama ni mereka warisan, mereka waris Rasulullah. Dan Nabi tak ada, lepalah ganti Rasulullah. Itulah hebatnya, mulianya menziarah para ahli ulama. Nabi tak ada galang ganti Nabi, ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu ziarah orang sakit. Kalau ada orang sakit, pergi ziarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak ziarah ni kena faham, bukan sampai duduk sampai sejam 2 jam. Kadang bila duduk lama-lama tu ganggu orang pula. Bila pergi ziarah orang jamu ayat, minta diri cukuplah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu adat kita. Ziarah orang sakit pun jangan lama. Lebih-lebih lagi. Ni tak selesa orang main, tapi orang pergi ziarah tu nak ziarah, nak ambil kelebihan ziarah orang sakit. Dia ni bila orang main dia tak selesa. Dia sakit. Jadi kita ziarah tu sat, sekalipun tak perlu minum air, balik. Ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni yang penting apa? Doa dia. Doa dia mustajab. Pasal apa doa orang sakit mustajab? Sebab dia dekat dengan Tuhan. Macam mana kata dekat dengan Tuhan? Sebab hati dia tu duk harap Tuhan, ya Allah Tuhan, aku bagilah aku lega, bagilah aku lega, dekat dengan Tuhan. Jadi sebelum nak balik tu kita kata pakcik angkat tangan, saya nak doa. Ataupun pakcik amin lah, saya nak doa. Kita pun doa dekat, ya Allah Tuhanku, kau ampun dosa kami ya Allah, kau lapangkan kami ya Allah. Doa. Di mulut dia kata amin. Kami itu sekali, ya Allah sembuhkan penyakit kami, ya Allah sembuhkan pakcik ni sebut. Kita ada hajat kita, ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Amin, dia pun dapat kita. Jadi kalau nak suruh doa, mungkin dia tak doa. Pakcik si doa kat saya Ustaz. Dia kali. Sebab betul hang ni siapa sakit. Kan? Dia marah lah pula. Angkat tangan macam tu. Dia aminkan. Tu esok. Dan Allahumma salli ala sayyidina, banyaklah amal ibadat yang kita kena, yang elok kita perbanyakkan pada hari esok. 10 Muharram. Mulia hari esok ni. Kalau tak mulia 10 Muharram ni, Tuhan tak buatlah pelepasan kepada dugaan-dugaan, ujian-ujian kepada para anbiya. Nabi Allah Yunus keluar ada perut ikan Nun. Nabi Allah Musa selamat menyeberang Laut Merah, hancur Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi Allah Nuh selamat mendarat di atas bukit Judi. Kesimpulannya, semua musibah yang menimpa Rasul-Rasul selesai 10 Muharram. Kita harap esok ni Tuhan bagi ilham dekat yang Bertuan Agung untuk menentu siapa nak memimpin kita. Kita harap yang memimpin kita ni jangan luk zalim kita lepas ni. Kita harap macam tu lah. Kita doa. Kesian pada rakyat ni, dizalimi, nak makan tak boleh, kerja apa semua. Jadi kita harap pemimpin anak baru ni tolonglah kesian kat rakyat ni. Jadi kita tak tahu siapa nak naik. Kalau nak naik hak baru nak zalim kita juga, doakan pada yang zalim kita ni. Kalau doa pula tak lama pula naik baru pula, hak lain pula. Sebab doa di antara orang yang dizalimi dan orang yang dizalimi ni tak ada hijab dengan Tuhan. Sampai Nabi kata ittaqu da'watal mazlum
fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim, kerana di antara dia dan Allah tiada ada hijab. Direct doa dia, direct terus. Ni siapa-siapa kena zalim, doa terus. Kita dah peringat dengan zalim orang, zalim kita juga doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allah kata pula, la ansurannaka, aku pasti akan tolong hang, walau ba'da hin, walaupun mengambil masa sikit. Maknanya pasti kena tolong. Pasal apa Tuhan tangguh sikit? Sebab Tuhan nak tambah zalim dia. Kalau hukum waktu tu zalim dia tak banyak, bila Allah drag sikit, bagi panjang zalim dia, Tuhan pukul dia padan. Jadi subhanallah, kena makan takbir lah waktu tu. Baik. Jadi esok ni minta pelepasan. Apa berlaku dalam negara ni? Dalam ramai-ramai ni mesti ada wali-wali ni dalam antara kita ni. Doakan. Esok kita nak berdoa, jadi kita nak minta kalau had dalam ni ada wali-wali, makbul insya-Allah. Maknanya sudah ada sign dah. Pastilah doa kita mustajab. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul. Esok pula puasa. Puasa ni di antara bila mana kita puasa, sehingga kita buka doa tu, semua kita berdoa mustajab. Kerana esok ni berimpun doa-doa yang mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita puasa, sepanjang kita puasa tu makbul doa ya. Soalan saya, hajat kita dan hajat semua umat Islam di seluruh negara, bahkan di seluruh alam ini. Perbanyakkan pohon wal istighfar, dan perbanyakkan mohon ampun. Esok juga perbanyakkan kata astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan baca al-hayyu, tak kena segi nahwu. Baca al-hayyul qayyum. Tuan tegak, tuan cerita sangat kat lepas-lepas hari imam tu, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ai lain. Tu i'rab lain, ni i'rab lain. Kalau ngaji asarab, tahulah i'rab. Ni tak ngaji masalah, ikut je orang habaq. Hak ni betul, ni tak betul. Saya tanya guru saya, dia yang pertama-sama tegur kami ni Ustaz Soleh, Ustaz Saleh Pondok Lanai. Dia duduk dalam kampung kami, jadi ketua kampung. Dia mula-mula tegur kami, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni boleh merujuk al-hayyul qayyum ni dalam Riyadhus Shalihin pada baca al-hayyul qayyum, bukan al-hayyul qayyum. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya munaqashah dengan Ustaz Din. Ustaz Din kita lah, Ustaz, ada tak boleh baca al-hayyul qayyum i'rab lah, walaupun i'rab tu dhaif sekali pun tak ada. Dia kata kita tak perhati sangat nahwu. Kita tanya orang yang orang pondok yang alim nahwu, cuba i'rab al-hayyu ni, bolehkah baca al-hayyu? Tak boleh. Dia kata tak boleh, memang tak boleh, tak ada jalan baca al-hayyu, dia al-hayya. Jadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi lepas ni pelik tu, ustaz duk baca al-hayya, dia baca al-hayyu juga. Orang tengok tak guru baca, nak kemas baca al-hayyu juga, macam tak dengar. Ustaz duk baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ustaz perjelas tu, huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi dia tak baca ikut ustaz, dia baca dia juga. Dia Tuhan tutup telinga pun waktu al-hayya tu, dia dengar al-hayyu kot. Baca al-hayyu, jangan baca al-hayya. Baca al-hayya, jangan baca al-hayyul qayyum. Wal istighfar wa naji rabbaka, dan bermunajatlah engkau dengan Tuhan engkau. Munajat ni berbisik-bisik, cakap pelan-pelan.
antara kita dengan dia. Siapa tak perlu dengar yang aku cakap dengan Tuhan, yang aku bisik dengan Tuhan, yang aku bersembang dengan dia ni, tak perlu siapa-siapa dengar. Itu dia panggil munajat. Wa naji rabbaka, dan bermunajatlah engkau dengan Tuhan engkau. Bilisani dhullati wal ittirar, dengan lidah kehinaan dan keperluan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan lidah zullah. Makna apa tu? Makna sebutlah bahasa-bahasa kita menghinakan diri kepada dia. Ya Allah Tuhanku, aku hina ya Allah. Aku dosa banyak ya Allah. Aku lekeh ya Allah. Aku kerdil ya Allah. Sebut hak lekeh-lekeh kita tu. Aku bodoh ya Allah. Aku jahil ya Allah. Sebut kita bilisani zullah. Aku tak ada apa Tuhan, aku miskin. Semua sebut. Aku dosa aku banyak. Wal ittirar. Ittirar ni iaitu masalah Sayyidina Muhammad. Ittirar ni mana kita terdesak. Dengan lidah terdesak. Makna hari ni kita perlu sangat dia kabul hajat-hajat yang kita nak minta, sebab kita sangat terdesak. Orang ni kalau terdesak, orang pergi cari orang. Tak betul. Terdesak cari Allah. Bila kita ada masalah, kita pergi cari Allah, kita main hajat, kita minta Allah tolong, berarti kita telah buka fail kita dengan Allah. Kalau tak buka fail, ataupun kita buka akaun, orang panggil kan? Facebook dia ada akaun Facebook, Instagram dia ada akaun Instagram, TikTok ada akaun TikTok. Buka akaun kita dulu, daftar. Jadi orang yang bayar hajat, lepas tu berdoa, berarti dia telah berdaftar pada Allah. Kalau masalah dia tu dia tak main hajat lagi, dia tak buka lagi, dia kena main hajat. Lepas tu pohon, dia panggil irtirar, rasa terdesak. Jadi gitu. Bila terdesak ni, kita minta macam mana? Sungguh-sungguh kan? Tapi kalau tak terdesak, halai-halai minta. Sambil-sambil kat tangan, sambil-sambil tengok kipas angin. Kipas angin ni berapa dia punya batang dia. Ni tengah duduk kat tangan ni. Sambil-sambil doa dengan burung. Banyak juga burung. Ini tak terdesak. Kata desak ni, dia minta sungguh-sungguh. Dia tak tahulah burung ke kipas angin ke orang ke, dia tak tahulah. Terdesak. Dan dia menangis, dia minta. Itu dia panggil irtirar. Waktu ni waktu bila? Waktu kita bangun tahajud. Daripada terbenam matahari sehari sampailah terbenam matahari esok, itulah 10 Muharram. Malam bangkit tahajud, malam berdoa, malam bertadarruk, malam beristighfar, esok puasa. Apa segala pohon esok Tuhan kabul insya-Allah. Qala, jadi semua tu daripada mana? Memohon, beristighfar, bermunajat dengan kita menghinakan diri, dan berdoa dalam keadaan kita terdesak. An qalbin mutahaqqiqin binihayatil azzi wa ghayatil inkisar, daripada hati yang sungguh, binihayatil azzi, yang sungguh berada pada kesudahan kelemahan. Maknanya manusia ni lemah. Kita minta tu daripada hati kita yang berada di habis lemah, nihayatil azzi, habis lemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ghayatil inkisar, dan habis pecah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana apa? Bila habis pecah hati ni, maknanya masalah sayyidina Muhammad tak ada apa dah. Jadi makna minta sungguh-sungguh makna dia. Qala bi nihayatil azzi wa ghayatil inkisar. Di semua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita doakan pada saat kita bangun tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Seterusnya penaja kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini dan Rusiah, Syarifah Rahmah dan keluarga Kuantan, Fauziah keluarga Kulim, Ibrahim dan keluarga Shah Alam, hamba Allah keluarga Kampung Kekabu Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Selangor, Mazni Abdullah dan keluarga Singapura, Puan Zainab Daud keluarga Selangor, Sasidah Hussein keluarga Taiping, Salmiah Ismail keluarga Selangor, Lina Alina Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad keluarga Johor, Kak Roziah keluarga Jalan Datuk Kumbak Kedah, arwah Haji Abdul Latif sekeluarga Biduk Singapura, Haji Sulaiman sekeluarga Gilang Baru Singapura, Masura Abdul Latif Johor Baru, Auzir Mati Muhammad dan keluarga TTDI Jaya, Pinggir TTI KL, Rahmah Zalizal dan anak-anak sekeluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Sri Manjung, Azida sekeluarga Taman Kirara Puchong Selangor, Nur Aini dan Zuhairi sekeluarga Pasir Mas, Nazaha Yusuf Ampang KL, Amirah sekeluarga Ipoh Perak, Faridah B Julutung Penang, Saiful Rizal Miramli Sungai Petani, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Hussein sekeluarga Batu Pahat, hamba Allah sekeluarga Bandar Baru Salat Tinggi Selangor, niatkan pahala untuk arwah ibu Hazizah Hamzah, Nurul Nadia Kamilia dan keluarga Pasir Gudang Johor, Nur Sa'idah Saiful Nur Aim dan keluarga Mantin Negeri Sembilan, Nur Wahida dan Khairul Nizam serta keluarga Kampung Cegar Pedang, hamba Allah keluarga Selayang, Rozani Al-Sudin Ceras, Suzi Kajang, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Muhammad Rozi, Nur Fazilah dan anak-anak Puchong, hamba Allah Sri Manjung Perak, Amran Niza Haziq dan keluarga Kampung Pusu 40 Lubuk Jong Pasir Mas Kelantan, arwah Baharum bin Ibrahim dan keluarga Seksyen 32 Shah Alam, arwah Bakak bin Saha Damansara, hamba Allah Sri Iskandar Perak, Mariati Muhammad Bahari, Sabiah binti Rafah sekeluarga Selangor, Nailah Rejab sekeluarga BBST Sepang, Suzuni sekeluarga Bandar Baru Selayang 6, hamba Allah Kota Baru Maksud Ati dan keluarga, Sarjana Utama Sungai Buloh, Nik Hafizi Puchong, Puan Nur Azizah sekeluarga Kuantan Pahang, Muhammad Fauzi daripada Alor Stang, Nur Amani binti Khamis Langkawi, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Rafidah Idris sekeluarga Gemencih Negeri Sembilan, Marina Makno Taman Permata KL, Khairul Nizam bin Zulkifli, mohon doa agar cepat sedar dan sembuh daripada COVID, amin. Seremban, Raja Majlis Banting Selangor Ahmad SPPK Segambut, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Ustazah Masyitah sekeluarga Pokok Senar, Nur Hayati Masaat Kota Damansara, Mas Zahanim Ayub, Nur Irdina Kedah, hamba Allah Singapura Woodlands, Fatimah sekeluarga Ceras, Mazni dan keluarga daripada Melaka, Saiful Azrin dan Liza Yusuf Sri Manjung, Rogayah sekeluarga Kodiang Kedah, Azmah dan Muhammad Rahmat Ma'ali Seksyen 24. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, moga sembuh daripada wabak, amin. Nur Zaina Ahmad Anak Bukit, Nasaruddin Nasirai dan keluarga, Aziz bin Hashim Rosnani binti Mahat sekeluarga Kampung Lakai Negeri Sembilan, Abdul Razak bin Abdul Aziz Jamaliah Abdul Wahid Batu Kurau Perak, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, Siti sekeluarga Desa Pandan, Nur Azlina binti Sulaiman sekeluarga Ipoh Perak, Narita Abdul Latif dan juga keluarga Tasik Gelugok Pulau Pinang, Nazura binti Abdul Latif sekeluarga
Bandar Tasik Mutiara, Pulau Pinang. Sallallahu Sayyidina Muhammad Siti binti Mun Sairan dan keluarga Selayang Selangor. Cikgu Rashidah dan keluarga Tembila Besut Terengganu. Hajah Masirah, Haji Sanusi, Haji Mahfuz, Haji Mokhtar Keluang Johor. Muhammad Syazarul, mohon Allah angkat penyakit COVID. Amin. Nek Dahna binti Megat, suami dan anak-anak Jitra. Herawati Hamidi sekeluarga, Jalan Kuching KL. Mastura Abdul Latif, Johor Bahru. Nur Aisyah Idris, keluarga Gombak. Hajah Zubaidah Yaakob, Mazlina Azmi dan Azizul Rashid Kulim. Rabi'atul Suhaimi, Penjenderam Hilir Dengkil. Arwah Sofirman, Karimah Sohairi, Suwardi Makno Idris, Haji Rafi, Hajah Halimah, Haji Daud, Hajah Cik Bedah Sufian bin Haji Rafifi, isteri dan anak-anak arwah Sofirman Sohairi. Khususnya arwah Maznah Sulung, khususnya Sufairuzni binti Suhairi, Muhammad Salahuddin bin Jaafar keluarga, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim. Seterusnya arwah Haji Abdul Latif, Hajah Fatimah, Haji Sulaiman, Hajah Cik Khatijah, anak-anak dan menantu dan keturunan mereka Singapura. Amin. Hajah arwah Hajah Jamilah, Osman Ahmad Syahrum, Aminah Omar, Zainah Haji Omar, Tina Hashim Semabuk Melaka, Muhammad Hussein Abdullah Bukit Beruntung Selangor, hamba Allah 27 Shah Alam, Nur Ain Haniza sekeluarga Subhan Bistari Selangor, Zam Awari bin Fauzi, Wan Nur Azizah, Wal Ahmad sekeluarga Pancing Selatan. Seterusnya Nik Hafizi dan Umi Kalsum Pucung. Seterusnya Haslina binti Makno dan keluarga Sungai Tani. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka. Allah kabulkan semua hajat penaja kita, penyumbang dan semua para penginfak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati mereka hati yang ikhlas, hati yang redha dengan semua takdir-takdir Allah. Moga-moga Allah dekatkan mereka semua dengan Dia. Allah angkat semua bala yang menimpa kepada kita. Allah dekatkan kita semua kepada Dia. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Dia. Allah ampunkan semua dosa kita. Allah jadikan anak cucu kita adalah anak cucu yang terbaik, menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan mudah-mudahan segala-galanya yang terbaik buat kita umat di akhir zaman dengan berkat kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah murahkan rezeki kita dan Allah berkati rezeki kita. Allah sembuhkan penyakit kita semua. Allah berkati kehidupan kita. Rabbana aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri.